Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif العلامة الشيخ الحوا رحمه الله فيما نقل عن الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفع الله بعلومهما في الدارين آمين. الثالث yang ketiga حضور القلب وترك حديث النفس. Yang ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Jadi ini salah satu daripada al-amal al-batiniyah, amalan batin ataupun penghayatan rohani kita ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi ada keseluruhannya merangkumi aslul kalam, fahmu aslul kalam, wa ta'zim, semua ta'zim, semua hudurul qalb. Kita telah pun melepasi dua penghayatan batin yang perlu hadir dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama iaitu fahmu aslul kalam. Memahami bahawasanya kalam yang kita baca ini asalnya dari mana? Asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita baca ini bukanlah kalam insan, kalam manusia. Tapi yang kita baca ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti yang keduanya at-ta'zim lil mutakallim. Mengagungkan yang bercakap itu. Allah SWT lah al-mutakallim, zat yang menyampaikan kalam. Tadi kita memahami asal usul kalam. Yang keduanya adalah kita mengagungkan. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan hadir dalam hati kita keagungan zat yang menyampaikan kalam, yang menyampaikan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran Karim itu sendiri. Jadi membaca dalam keadaan bersih. Oleh kerana kalam itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Di mana kalam Allah ini, Al-Quran ini, sebelum turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia sudah pun berada di Lauhul Mahfuz yang tidak boleh menyentuhnya melainkan malaikat yang suci, la yamassu illa al-mutahharun. Di mana oleh kerana itu bila kalamullah Al-Quran ini turun ke bumi berada dalam mushaf, kita nak menyentuh mushaf itu sendiri pun perlu bersihkan diri kita daripada najis, sama ada najis ma'nawi ataupun najis hissi. Mesti kita baca dalam keadaan suci dan juga suci daripada najis dan hadas. Untuk menyentuh menyentuh kulit Quran itu diberi mushaf. Jadi begitu juga untuk menyentuh kandungan mushaf itu, maka memerlukan kepada hati yang suci. Itu yang kita dapat simpulkanlah daripada pembacaan kita sebelum ini. Jadi kerana keagungan Al-Quran itu sendiri, juga keagungan Tuhan zat yang menurunkan Al-Quran itu sendiri, maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kulit kita suci daripada hadas dan juga najis, dan hati kita untuk kita menyentuh kulit Quran, mana mushaf, dan untuk kita menyentuh
isi kandungan Quran itu memerlukan pada batin ataupun hati yang suci juga. Jadi hari ini yang ketiga, summa hudurul qalb. Setelah kita memahami asal usul kalam itu, dan setelah kita menghadirkan keagungan terhadap keagungan atau kebesaran dalam hati kita terhadap zat yang menyampaikan kalam itu, ini Allah, maka yang berikut yang ketiga pada hari ini, hudurul qalb, kita menghadirkan hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Mana kita tinggalkan daripada muncullah hati kita segala jenis bisikan-bisikan yang lain, kerana kita ingin memberi tumpuan, hati kita ingin memberi tumpuan kepada Al-Quran. Ila fi tafsir qawli ta'ala, dikatakan tentang tafsir bagi firman Allah surah Maryam, ya Yahya khudil kitab biquwwatin. Jadi firman ini Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Yahya alaihissalam, di mana kata Allah, wahai Yahya alaihissalam, khudil kitab, ambillah kitab biquwwatin, dengan kekuatan. Apa makna mengambil kitab dengan kekuatan? Surah Maryam ayat 12. Dikatakan, yakni ditafsirkan. Ada ulama mentafsirkan, yakni dengan serius dan sungguh-sungguh. Dengan serius dan juga dengan sungguh-sungguh. Jadi, yakni mengambilnya dengan serius, iaitu dengan berkonsentrasi penuh dalam bacanya. Itu makna mengambilnya dengan serius. Dan mengarahkan perhatian hanya kepadanya saja. Mengarahkan perhatian, itu makna khudil kitab biquwwatin. Jadi kita samalah nak ambil kitab itu dengan kekuatan. Mana ambil Quran dengan kekuatan, yakni dengan serius dan juga bersungguh-sungguh. Berkonsentrasi penuh dalam bacanya, baca dengan penuh tumpuan dan mengarahkan perhatian hanya kepadanya. Kemudian kalau kita ada kesempatan merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 121, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sana, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Haqqa tilawatih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Baqarah ayat 121 ini, Allah SWT memerintahkan untuk kita membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membacanya. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, dia kata makna haqqa tilawatih, bagi yutbi'unaha haqqa tiba'i, yattabi'unaha haqqa
ittiba'iha. Mana membaca dengan sebenar-benar bacaan, iaitu membaca untuk mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Yang bukan sekadar baca untuk sekadar bacaan sajalah, tapi membaca dengan tadabbur, membaca dengan hadir hati untuk mengambil intipatinya, untuk diamalkan, untuk diikuti. Maka orang itulah, kata Allah, yang sebenarnya beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian dikatakan kepada sebahagian mereka, apabila engkau membaca Al-Quran, apakah jiwamu bicara dengan sesuatu? Dia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai selain Al-Quran sehingga jiwaku berbicara kepadaku? Ya, sebahagian kaum salaf apabila membaca satu ayat, tetapi hatinya tidak bersama dengannya, maka ia mengulanginya lagi. Jadi bagi mereka, jika membaca tanpa hadir hati, itu tidak dinamakan bacaan. Sebab itu dia akan ulang semula. Itu tidak tak dikira baca Quran. Tapi tanpa kehadiran hati, bagi para salaf, itu dikira tidak membaca. Sebab itu diulang. Jadi sebab itu, bila ditanya kepada mereka, mana para orang terdahulu, apabila engkau membaca Al-Quran, apakah jiwamu masih berbicara dengan sesuatu yang lain? Lalu dia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai selain daripada Quran, sehingga jiwaku nak bicara yang lain, yang selain dia, nak bicara kepada aku, selain daripada dia. Jadi dia nak menggambarkan kepada kita bahawasanya benda itu tak akan berlaku pada dia, mana pada orang dulu-dulu. Sebab bagi dia tidak ada yang lebih dia cintai daripada Quran. Jadi tidak ada sebab untuk dia jika baca Quran hatinya masih memikirkan yang lain. Kerana tidak ada yang lebih dia kasih, tidak ada yang lebih dia berminat, tidak ada yang lebih dicintai melebihi daripada Quran Al-Karim. Jadi kalau tidak hadir. Macam kita lah, bila kita sedang menghadapi sesuatu yang paling menyeronokkan bagi kita, maka dalam hati kita sepenuh penumpuan terhadap perkara yang menyeronokkan itu. Tapi oleh kerana dalam hati kita ni dengan Quran ni tidak sampai tahap itu. Itu yang menyebabkan cuma ada kesedaran saja. Kesedaran untuk baca Quran. Tapi kecintaan pada Quran itu belum menebal, belum kuat dalam jiwa kita. Jadi kerana itu lidah kita menuturkan Al-Quran, tapi hati kita masih lagi menghadirkan perkara-perkara yang lain. Kerana ada kecintaan yang lain yang lebih besar dalam hati kita. Yang lebih menyedihkan lagi, kita perhatikan ada orang ketika sedang berada di hadapan Quran pun, terutama sekali dalam majlis tadarus, dalam majlis pengajian tafsir dan sebagainya, dia masih lagi sibuk dengan handset dia. Masih lagi sibuk melayani Jadi Quran bagi dia sambil-sambil. Sedangkan kalau soleh dulu, hati pun tidak terdetik yang lain melainkan Al-Quran Al-Karim. Tetapi sifat ini lahir dari apa yang ada sebelumnya, iaitu ta'zim. Jadi sebenarnya kata pengarang, kata Imam Al-Ghazali, sejauh mana hati kita boleh menghadirkan Al-Quran ni, jika kita membacanya, dia bergantung pada sejauh mana keagungan Allah dalam hati kita. Iaitu sifat sebelum ini. Kerana orang yang mengagungkan kalam yang dibacanya, pasti akan merasa senang dan gandrung dengannya, tidak melalaikannya. Bahasa jinak dengan Quran. Yasta'nis. Gandrung bahasa Indonesia. Jadi terjemahan kata yasta'nis, makna jinak. Jadi kerana kata dia
Kerana orang yang mengagungkan kalam yang dibacanya. Kerana seorang yang merasakan apa yang dia baca itu satu benda yang besar, yang agung, akan merasa senang. Akan merasa senang. Yasta'nis. Dan gerung dan akan merasa yastabshir. Merasa senang. Merasa senang dengan dia. Dan yasta'nis. Dan akan merasa jinak. Merasa seronok dengannya. Wala yaghfil anhu, dan tidak melalaikannya. Sementara itu di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat hal yang membuat hati gandrung kepadanya. Fil Quran ma yasta'nisu bil qalb. Banyak dalam Quran itu sendiri bagi kita baca. Banyak ayat-ayat yang akan boleh menyebabkan hati kita ini merasai keakraban dengan Quran. Berasa jinak dengan Quran. Berasa dekat kita ni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kalau betul-betul kita ni memang dalam hati kita ni nak ke akhirat, nakkan keridaan Allah, memang kita tak akan redha. Hati kita sendiri pun tidak akan redha untuk mensia-siakan ayat yang sedang dibaca oleh lidah kita. Jadi sebab itu pentingnya kita mengambil berusaha untuk memahami juga apa yang ada dalam Quran itu. Kerana bacaan itu untuk lidah, pemahaman itu untuk hati. Jadi kita sedia maklum bahawasanya kalau Quran ini terbaca dalam Quran, dia lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikurniakan hati tapi tidak memahami, tidak berusaha untuk memahami dengan hati. La yaqiluna biha. Tidak berusaha untuk mikir dengan hati. Jadi proses kefahaman, proses ta'akul, berfikir, kalau ikut Quran, dia adalah fungsi hati. Yang fungsi hati. Bukan fungsi semata-mata fungsi otak. Jadi kerana itu bila kita baca dalam Quran, kita tak faham. Tidak berusaha untuk menta'akulnya, mengakalinya, mikirkannya. Jadi dia tidak menjadi makanan bagi hati. Quran itu tidak menjadi makanan bagi hati. Dia hanya menjadi makanan bagi lidah sajalah. Dan juga mungkin bagi otak kita, iaitu otak kita menyedari bahawa kita sedang baca Quran. Tapi kalau kita tidak faham, maka menghalang penghayatan daripada hati kita. Maka kita pun tak rasa macam mana dia sebut sini, istiqnas. Kerana dia kata, fafil Qur'ani ma yasta'nisu bil qalb. Di dalam Quran itu sendiri terdapat banyak ayat-ayat yang mana yang menjadi ke hati itu berasa tenang, berasa jinak, berasa gembira. Inkanata li ahlan lahu. Tapi kata dia dengan syarat orang yang baca itu sendiri, orang yang baca itu sendiri yang layak untuk mendapat dipanggil ketenangan itu. Sementara itulah Al-Quran banyak sekali terdapat hal yang membuat hati gandrung kepadanya, istiqnas, jinak kepadanya. Jika pembacanya telah layak mendapat hal itu, maka bagaimana mungkin ia akan mencari kesenangan dengan fikir selainnya. Jadi Quran itu sendiri kalau kita fikirkan memang dalam itu banyak perkara yang boleh menjadikan hati kita jinak. Jadi macam mana mungkin hati masih lagi nak pergi ke tempat lain? Kalau makanan tu dah sedap, memang hati akan kata sedap, hati akan beri sepenuh tumpuan makanan itu. Hati tak akan pergi tempat lain lagi. Tapi macam mana boleh berlaku pada diri kita? Kita membaca ayat-ayat yang boleh menjinakkan hati, tapi masih hati kita belum jinak. Masih ada kesilapan di mana-mana tentang hati kita itu. Orang yang berada dalam sebuah taman yang indah, mempesona, tidak mungkin ia akan berfikir kepada pemandangan lainnya. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawasanya kita baca Quran, tapi kita belum memahami, mana kita belum hadir bahawa Quran itu ibarat taman. Bagi kita Quran ni hanyalah bacaan biasa-biasa begitu saja.
Mana kita belum hadir dalam hati kita. Bahawasanya Quran sebenarnya suatu benda yang sangat hebat, sangat menarik, sangat luar biasa. Belum ada dalam hati kita. Hanya yang ada dalam hati kita adalah takut. Takut kalau tak baca Quran nanti takut berdosa. Macam sembahyang lah. Kalau orang dulu, solat itu suatu benda yang sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ju'ilat qurratu aini fil salah. Dijadikan ketenangan jiwaku itu adalah dalam solat. Mana bukan sekadar solat ini untuk melepaskan tanggungjawab, kewajipan dan tak berdosa. Setelah kita bagi salam, maka yang hadir dalam hati kita adalah alhamdulillah, selesai dah tugas dengan Allah. Dan bolehlah kita nak buat apa-apa. Sekadar itu saja. Padahal orang dulu, salat itu adalah qurratu ainin. Memang dia nak berada dalam salat. Bahkan berada dalam salat itu yang paling dia gembira sekali. Paling bahagia dalam hidup dia. Jadi begitu juga dengan Quran. Jadi kadang-kadang memang kita seronok bersembang kawan-kawan, seronok melayani perbualan dalam handset dan sebagainya, memang seronok. Sebab tu anak-anak muda, dia tak boleh lekang langsung dengan handset. Sebab dia seronok. Bagi dia keseronokan itu berada dalam handset itu. Bayangkan kalau dia merasai, dia faham Quran dan dia boleh merasai keseronokan bersama Quran, maka dia akan membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan melebihi daripada dia memerhati kepada handset dia itu. Jadi kita pun sama juga, insya-Allah. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, tadabbur. Jadi di antara penghayatan batin yang perlu hadir ketika kita baca Al-Quran ialah tadabbur. Tadabbur iaitu sesuatu yang di luar kehadiran hati. Dalam bahasa Arab disebut at-tadabbur huwa wara'u huduril qalb. Makna tadabbur ni melebihi daripada sekadar hadir hati, itu maksudnya. Kalau sekadar hadir hati saja belum cukup lagi. Dan walaupun hadir hati ketika baca Quran itu pun dah penting dah. Tapi belum memadai lagi. Perlu kita menampak tinggi lebih daripada itu, iaitu tadabbur. Dan kata Imam Ghazali, tadabbur ini wara'a, mana dia melepasi sekadar kehadiran hati. Jadi maknanya di sini dia nak peringatkan kita, jangan ingat bahawasanya kamu sudah hadir hati ketika baca Quran, bermakna kamu sudah tadabbur. Belum lagi. Kerana tadabbur ini dia melepasi lagi daripada berada dipanggil di sebalik lagi daripada hudurul qalb. Karena kata dia, bisa jadi, makna boleh berlaku, ia tidak berfikir tentang selain Quran, makna hatinya hadir bersama Quran, tetapi hanya mendengar Al-Quran dari dirinya sendiri, padahal dia tidak mentadabburkannya. Makna hadir hati bersama Quran, dia itu sekadar mendengar bacaan lidah saja. Yang mana hadir hati kita itu sekadar mendengar bacaan lidah, tapi tidak mentadabbur apa yang dibaca oleh lidah tersebut. Sebagai contohlah, kita menghadiri satu ceramah yang disampaikan oleh dipanggil penceramah yang hebat, penceramah yang hebat, tapi dia bercakap dengan bahasa Arab sebagai contohnya, ataupun dia bercakap dengan bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Dan kita pula pemahaman bahasa Arab kita dan bahasa Inggeris kita itu tidak begitu kukuh. Maka kita pun hadirlah. Kita hadir dalam ceramah itu. Hadir dan kita beri sepenuh penumpuan. Beri penuh penumpuan oleh kerana kekuatan bahasa kita lemah. Maka kita sekadar hadir bersama dengan ucapan dia lah. Kita berusaha untuk merhati ucapan dia, tapi kita tak dapat mentadabbur sepenuhnya. Adakah
hati kita berada tempat lain, tidak berada bersama dengan ceramah dia. Tapi adakah berlaku tadabbur di situ? Tidak. Sebab apa? Sebab dihalang oleh bahasa. Dihalang oleh bahasa. Jadi sebab itu tadabbur ini, dia bukan sekadar hadir hati. Hadir hati bersama apa yang kita baca, maka hadir dengan bacaan saja boleh berlaku. Kerana hadir hati dengan menikmati bacaan saja. Walaupun lebih kuatlah daripada orang yang baca tapi tak ada hati. Tapi belum memadai. Kerana di sana ada tuntutan yang lain daripada Allah, iaitu tuntutan tadabbur. Tujuan membaca adalah tadabbur. Itu tujuan dia panggil. Dan tujuan membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah untuk tadabbur. Oleh kerana itu disunnahkan membaca dengan tartil, sebab dalam tartil secara zahir memungkinkan tadabbur dengan batin. Jadi sebab itu kalau kita nak kata tujuan baca Quran itu adalah baca saja, hadir hati bersama bacaan tanpa perlu tadabbur, maka tidak akan disuruh untuk kita baca dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Waratil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Muzammil, waratil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Bacalah Quran dengan tartil. Dengan tartil. Dengan tartil ni adalah bacaan yang tertib, bacaan yang tidak tergesa-gesa, dan menyebut huruf dengan seumpama bacaan Nabi SAW. Bacaan bagaimana diriwayatkan dalam hadis. Nabi ni bila dia baca satu-satu, dia tidak baca sekaligus begitu, dengan bacaan yang pantas. Sebaliknya Rasulullah baca dengan, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, disebut dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan secara tertil. Jadi bacaan itulah yang memungkinkan kita untuk tadabbur. Sebab itu disuruh membaca dengan tertil. Kalau tidak, baca sajalah dengan laju pun tak apa, dengan tergesa-gesa pun tak apa, asal baca saja. Yang penting dapat pahala. Tapi bacaan yang sebegitu tidak akan memungkinkan untuk tadabbur. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan pada ibadat tanpa pemahaman di dalamnya, dan tidak ada kebaikan pada bacaan tanpa tadabbur di dalamnya. Tadabbur adalah tafakkur, ta'ammul. Kata alim ulama, iaitu kita memikirkan, kita merenung untuk mengambil i'tibar. Kita untuk mengambil i'tibar daripada apa yang kita baca. Sama ada i'tibar dari sudut kefahaman atau penghayatan ataupun amalan. Sebagai contohnya, bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia beza dengan tafsir. Tafsir ni semata-mata untuk tafsir makna al-idah wal bayan. Itu makna tafsir. Maknanya menjelaskan maksud Quran. Iaitu maksud yang selari dengan yang dikehendaki oleh Allah daripada ayat itu. Itu makna tafsir. Tafsir, sekadar kita faham maksud ayat itu, itu sudah, itu tafsir. Tapi untuk proses untuk kita mengambil i'tibar daripada ayat itu dipanggil tadabbur. Sebagai contoh, bila kita baca suratul Fatihah, ada menyebutkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya layak bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi bila kita baca dalam tafsir, maka dia dihuraikan alif lam pada alhamdu itu lil istighraq. Sebab itu diterjemah dengan segala. Segala. Alhamdu, mana pujian. Menyebutkan sesuatu itu
dengan kehebatan, dengan kesempurnaan, itu makna pujian. Lam tu pula ikhtisas, khusus. Sebab tu dia kata hanya layak, hanya khusus kepada Allah. Allah tu pula siapa? Tuhan yang menciptakan alam ini. Termasuk kita. Itu Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Okay? Itu tafsir. Macam mana kita tahu Alif Lam tu li'istighra, beri makna segala. Itu semua tafsir. Habislah setakat itu. Tapi bila kita tadabbur lagi, maka ayat ini menuntut kita untuk tidak mengharapkan pujian dan kebesaran daripada orang ketika kita melakukan kebaikan. Itu tadabbur. Dia tak ada pun ayat itu. Tidak ada pun ayat itu yang meminta kita supaya tidak mengharapkan pujian. Tapi bila kita tadabbur, kita renung, kalau dah semua pujian kita kata layak bagi Allah saja, kenapa kita dalam kehidupan kita mengharapkan sanjungan, pujian ketika mana kita melakukan amal soleh? Itu menunjukkan bahawa menyalahi daripada ayat yang kita baca itu. Jadi itu contoh tadabbur yang diberi oleh ulama kita bila kita baca. Jadi daripada tadabbur itu akan melahirkan seorang yang bukan saja dia membaca Quran, tapi dia hidup dengan Quran. Dan dia hidup dengan Al-Quran Karim. Maka tidak bisa melakukan tadabbur kecuali dengan mengulang-ulang bacaan. Jika tidak bisa melakukan tadabbur kecuali dengan mengulang-ulang bacaan, maka hendaklah ia melakukannya. Kecuali di belakang imam. Kerana di belakang imam kita terikat dengan gerakan imam. Kalau imam dah rukuk, kita kena rukuk lah. Dan kalau imam baca selain Al-Fatihah, kita hendaklah mati bacaan imam. Sebab seandainya ia tetap mentadabburkan sebuah ayat sedangkan imam sibuk dengan ayat yang lain, nescaya hal itu akan mengganggu. Seperti orang yang sibuk mengagumi satu kata dari orang yang menggeruni, yang menyuruhnya sehingga ia tidak memahami pembicaraannya yang lain. Jadi tidak memungkinkanlah. Jadi ketika mana kita dalam solat, maka tak dituntutlah untuk kita mengulangi bacaan kita kalau kita tidak tadabbur. Tapi kalau di luar daripada solat, bila kita baca dan kita tidak faham, tidak hadir hati kita tidak dapat merenungi ayat itu, maka ulang semula untuk tadabbur lagi. Demikian pula jika dalam doa rukuk ia tetap mikir ke ayat yang dibaca imam, maka hal ini merupakan bisikan yang mengganggu. Bisikannya mengganggu. Jadi sebab itu dalam Quran, dalam salat, bila kita sembahyang secara berimam, maknanya mana-mana ayat yang terlepas, mana terlepaslah. Tak perlu kita nak ulang balik selepas itu atas alasan tadabbur. Sebagai contohnya, kita mendengar bacaan imam, kita jadi makmum di belakang, kita mendengar imam baca surah Al-Ikhlas, yang kita terlepas daripada tadabbur surah itu, kerana mungkin pada ketika dibaca itu kita sedang leka ataupun tak sempat kita nak memerhatikan ayat itu. Tak sempat dengan akal kita nak memahati ayat itu, imam dah berpindah. Jadi tak perlu lagi untuk kita mengulangi ayat tersebut dalam mana-mana bahagian dalam solat kita, semata-mata untuk tadabbur. Kerana setiap posisi solat itu dia ada zikir yang khusus, ada bacaan yang khusus. Sebab itu dia bagi contoh di sini, demikian pula jika dalam rukuk, dalam doa rukuk, dia tetap mikir ke ayat yang dibaca imam. Dan sepatutnya dalam rukuk dia konsentrate bertasbih, tapi dia terngiang-ngiang ayat yang dibaca oleh imam tadi. Maka hal itu kata dia merupakan bisikan yang mengganggu. Jadi bukan lagi orang panggil tadabbur. Maknanya bisikan yang mengganggu dalam solat. Mengganggu dia untuk memberi
memberi tumpuan kepada tasbih, kerana ketika mana dalam rukuk dan sujud terdapat nas daripada Nabi sendiri yang melarang kita untuk baca Al-Quran. Ya, Nabi melarang kita baca Al-Quran dan rukuk dan sujud. Kerana dalam rukuk dan sujud itu adalah tempat untuk kita tasbih dan juga doa. Jadi sebab itu kalau kita sembahyang berimam, kita menjadi makmum, tidak perlu mengulangi mana-mana ayat untuk tujuan tadabbur. Tapi kalau kita sembahyang bersendirian, memang disunatkanlah. Contohnya ketika mana kita berdiri, kita solat tahajud, setelah Fatihah, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita ulang-ulangkan dia sampai kita dapat mentadabbur, menghadirkan pengertiannya, pengajarannya, tuntutan Allah. Dan segala hal yang berkait dengan ayat itulah yang penting untuk jiwa kita. Dalam satu salat malam, Tamim Ad-Dari membaca ayat, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu? Dari Abu Zar, ia berkata, Rasulullah SAW pada satu malam mengimami kami, lalu membaca satu ayat berulang-ulang kali, iaitu jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. In tu'azibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum, ila akhir ayat. Ia Nabi ulang-ulang. Nabi ulang-ulang. Sebab Nabi dalam posisi menjadi imam. Jadi bila imam ulang-ulang, maka makmum di belakang pun dapat menikmati samalah. Tapi kalau imam tidak mengulang-ulang, jadi makmum tidak boleh dia mengulang-ulang tadabbur, kerana makmum terikat dengan mengikuti imam. Wa qama Tamim Ad-Dari lailatan bihadhihi al-ayah am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at. Tamim Ad-Dari pada satu malam dia membaca ayat am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu? Jadi dia ulang-ulang. Dalam satu malam saja dia ulang-ulang tadabbur ayat tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita salat seorang diri, memang disunatkan untuk kita mengulang-ulang bacaan untuk tujuan tadabbur. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya aku membuka surah lalu aku terhenti oleh sebahagian apa yang aku saksikan dalam surah tersebut dan aku tidak dapat menyelesaikannya hingga terbit fajar. Wa qala ba'dhum inni la-aftatihu surah al-ayah wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa qala ba'dhum inni la-aftatihu surah fa waqafani بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. Jadi dia buka surah. Surah itu sepatutnya boleh selesai pada malam itu. Tapi aku tak dapat al-faragh minha, maknanya tidak dapat menyelesaikan surah itu. Sekalipun aku telah mengerjakan salat sampai yattali' al-fajr, sampai hatta yatul al-fajr, sampai fajar muncul. Sebab apa? Sebab kerana sebahagian apa yang aku perhatikan dalam surah tersebut, maknanya kerana dia mentadabbur sebahagian ayat dalam surah tersebut, dalam mungkin dia mengulang-ulangkan sebagai ayat surah tersebut, sehingga menyebabkan tidak dapat menghabisi surah tersebut. Sebagian mereka berkata, sungguhnya aku membuka satu surah lalu aku terhenti oleh sebahagian apa yang aku saksikan dalam surah tersebut dan aku tidak dapat menyelesaikannya hingga terbit fajar. Diceritakan dari Sulaiman Ad-Darani bahawa ia berkata, sesungguhnya aku tertambat membaca satu ayat
selama 4 atau 5 malam. Seandainya aku tidak memutuskan perenungannya, nescaya aku tidak bisa beralih kepada ayat lainnya. Jadi kalau dia kata selama 4-5 malam, dia masih berada di ayat yang sama. Seandainya aku tak memutuskan, tak berhenti daripada mentadabbur ayat itu, nescaya dia akan berlanjutan pada malam ke-5, ke-6, ke-7 dan sebagainya. Jadi mungkin inilah juga kita dapat faham ungkapan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Dia menceritakan bahawa kami mempelajari surah Al-Baqarah dari Nabi SAW selama 10 tahun. Itu Ibnu Umar. Jadi kita yakin maksud dia mempelajari itu bukan mempelajari bacaan saja, tapi mempelajari untuk memahami, untuk mentadabbur, untuk mentatbiq surah Al-Baqarah itu selama 10 tahun. Sebagaimana riwayat ini anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi proses dan itu mungkin itu juga kita dapat memahami bahawasanya kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam masa 23 tahun. Padahal orang Arab, bahkan orang Melayu sendiri pun hari ini, dia boleh menghafal Al-Quran dalam masa setahun boleh tamat hafalan Quran. Jadi kalau orang Arab mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan dia boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran kalau Quran turun sekaligus. Tapi kenapa perlu Quran diturunkan sehingga 23 tahun, sedikit demi sedikit? Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita bahawasanya Al-Quran ni bukan saja untuk dihafal, untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, ditadabbur, direnungi, kemudiannya diamalkan. Disebutkan bahawa sebahagian kaum salaf berada pada surah Hud selama 6 bulan dan mengulang-ulangnya dan tidak selesai mentadabburnya lagi. 6 bulan pun tak selesai lagi. Tapi kita ni hanya begitu saja. Ini sebagai yang panggil motivasi untuk kita lah. Kita perlu lagi menapak pada tahap yang lebih tinggi. Alhamdulillah ada di kalangan kita ni yang dah rajin baca Quran, sentiasa mengkhatam Quran, kena tambah lagi, iaitu cuba memahami Al-Quran dan juga mentadabbur Al-Quran Al-Karim. Sebahagian kaum bijak Bistari berkata, aku punya program mengkhatam setiap Jumaat, demikian pula setiap bulan dan tahun. Tetapi aku punya program khataman yang semenjak 30 tahun yang lalu belum bisa aku tuntaskan. Qala ba'dul arifin li fi kulli jum'atin khatmatun wa fi kulli syahrin khatmatun wa fi sanatin khatmatun wa li khatmatun mundu 30 sanah ma faragtu minha ba'd. Jadi sebagian arifin dia pernah berkata, aku pernah mengkhatamkan Quran setiap Jumaat. Mana 1 hari 4 juzuk. Dan ada ketikanya aku mengkhatamkan Quran setiap bulan. Dan ada ketikanya aku mengkhatam Quran setahun sekali. Dan wali khatmatun mundu salasati, dan ada ketikanya aku berusaha untuk mengkhatam Quran selama 30 tahun tetapi belum selesai daripada ini. Jadi kita tahulah bahasanya khatam yang terakhir ini itu khatam tadabbur. Mana khatam yang pertama seminggu sekali ataupun sebulan sekali itu khatam baca. Dan setiap tahun sekali khatam. Ini wallahualam mungkin khatam tafsir. Mungkin wallahualam mana dia membaca tafsir. Dan yang ketiga ni dia kata 30 tahun dah. Berusaha untuk mengkhatam Quran. Ma faragtu minha ba'du. Tapi belum selesai lagi. Dan ini kita yakin maksud itu adalah khatam tadabbur. Kerana dia berusaha untuk mentadabbur Quran. Dah 30 tahun dah. Belum selesai. Sebelum selesai lagi. Wadhalika bihasbi darajati tadabburihi wa taftishihi. Jadi
Jadi dia sini pun sebut, dia kata, kenapa yang khatam yang ujung tu 30 tahun tak selesai lagi? Kata dia, semua itu sesuai dengan tingkatan tadabbur dan pengkajiannya. Jadi kalau ada orang yang Allah Ta'ala buka kepada dia pintu hati yang luas, maka cepatlah dia menyelesaikan tadabburnya itu. Tapi mungkin orang yang lemah macam kita ni, yang tak bisa nak memahami Al-Quran, mungkin perlukan proses yang lebih lama lagi. Itu semua sesuai dengan tingkatan tadabbur. Dalam bahasa Arab disebut hasba darajati tadabbur wa taftishihi. Taftish iaitu pengkajian. Wa kana hadha aidan yaqul aqamtu nafsi maqam al-ajra fa ana a'malu mayamiyatan wa mujami'atan musyaharatan wa musanihatan. Wallahu a'lam. Di sini dalam kitab kita ni pun tidak ada terjemahan. InsyaAllah kalau nak tengok apa makna yang terakhir ini, yang perlu dirujuk pada syarah Murtada Az-Zabidi. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita perhatikan apa maksud yang terakhir. Dalam terjemahan pun tidak diterjemahkan. Wallahu a'lam bissawab. Bila bacaan kita untuk hari ini, insyaAllah kita sambung lagi pada hari lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.